Dengan itu, Kak sudah serahkan majlis ini kepada Azia. Silakan Azia. Okey, Kak Syeda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni kita bertemu lagi di bulan Zulhijjah, hari Jumaat. InsyaAllah pagi ni kita akan teruskan topik hukum ra' bahagian ketiga. InsyaAllah. Kita teruskan Ustaz ya, kepada Ustaz ya. Dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Terima kasih Kak Azia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Yang dihormati Kak Azia selaku moderator ataupun host pada pagi ini, Kak Syeda selaku juga penganjur, dan juga muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah, abang, kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang penuh dengan kemuliaan dan barakah ini, kita dapat bersama lagi dalam siri pengajian ataupun kuliah tajwid secara online. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, adik-adik semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Insya-Allah mudah-mudahan kita terus dianugerahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai mukaddimah atau permulaan pertemuan kita pada pagi ini, atau seperti biasa kita akan membaca suratul Kahfi, 10 ayat daripada suratul Kahfi sebagai mengambil fadilat dan kelebihan daripada hari yang penuh dengan kemuliaan dan barakah ini, insya-Allah. Jadi boleh sama-sama kita kita membaca suratul Kahfi. InsyaAllah saya juga ada menyediakan ataupun telah sediakan 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi sebagai panduan bersama untuk kita semak bacaan kita, dan juga sama-sama kita mengambil kelebihan daripada bacaan ini, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Baiklah, muslimin muslimat, ibu ayah, tuan haji puan hajah, abang kakak, adik-adik yang saya kasih sekalian, begitulah 10 ayat daripada suratul Kahfi yang kita baca sebagai mukaddimah ataupun permulaan daripada pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, memberikan kita fadilat yang kita harapkan di hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan dan barakah ini. Di samping kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, dijauhkan daripada sebarang ujian-ujian yang berat dikala kita masih lagi berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 ini yang semakin hari semakin membimbangkan kita, membimbangkan keluarga, ahli keluarga, rakan-rakan kita, ya, tidak kurang juga ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita akibat daripada ujian ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan keampunan di atas setiap dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Juga yang mungkin ada yang diuji dengan kesakitan di saat ini, diuji dengan kesempitan di saat ini, kita doakan mereka supaya diberikan kesihatan, diluaskan segala pintu rezeki mereka, diberikan kemudahan di atas setiap urusan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan barakah, hari Jumaat ini, kita bersama-sama memanjatkan doa dan pengharapan khusus kepada mereka ini, secara umum kepada semua muslimin muslimat di seluruh dunia, insya-Allah. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, insya-Allah, ya, dalam keadaan seperti ini juga tidak menyebabkan kita tidak menyebabkan kita berhenti untuk melakukan segala urusan harian kita, apatah lagi dalam kita menambah lagi ilmu, menambahkan lagi pengetahuan, bukan sahaja ilmu Al-Quran, tetapi apa sahaja ilmu yang sekarang ini, masya-Allah, tabarakallah, di antara hikmah pandemik ataupun COVID ini, banyaknya saluran-saluran pengajian, banyaknya program-program talaqi, pengajian Al-Quran secara online di mana-mana sahaja di seluruh dunia yang kita boleh akses dengan begitu mudah. Ya, kita boleh masuk grup ni, boleh join WhatsApp, boleh join Telegram ini, dan hanya kita nak atau tidak sahaja untuk kita dengar, untuk kita beri masa. Dan saya yakin dan percaya di kala pandemik ini banyak waktu dan masa yang kita ada untuk kita luangkan, menambahkan lagi pengetahuan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab Allah berikan kita kebaikan, angkat ujian ataupun wabak ini daripada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, muslim-muslimat, ibu ayah, haji mahajah, adik-adik, abang kakak yang saya kasih sekalian, kita nak masuk ataupun nak teruskan kepada perbincangan kita ataupun kuliah tajuk kita yang telah kita tawakuf pada pertemuan yang lalu,
Jadi hari ini insya-Allah masih lagi di dalam bab hukum ra. Ya, hukum ra bahagian yang ketiga. Baik. Jadi lebih kurang 3 kali pertemuan dah kita dalam bab hukum ra ini, memandangkan masa yang tidak mengizinkan untuk kita habiskan dalam satu pertemuan. Jadi kita sambung lagi hari ini hukum ra. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita minta Allah Taala berikan kita kefahaman dalam pengajian, dalam perbicaraan kita pada kali ini. Baik. Jadi hari ini kita akan menyambung di dalam tajuk ataupun bahagian yang ketiga, iaitu ra tebal ataupun nipis. Okey, ra tebal ataupun nipis. Kita telah bicarakan pada pertemuan yang lalu. Okay, sebelum saya masuk ra tebal atau nipis ini, saya ni suka buat flashback sikit kan. Flashback ni orang kata apa, revision lah. Kita buat revision supaya apa yang kita nak belajar ini kita tak lupa yang minggu lepas ataupun yang telah kita belajar. Sedikit saja revision yang kita boleh buat. Ulang kaji lah. Ulang kaji. Jadi hukum ra seperti mana yang kita dah belajar, dia ada 3, iaitu hukum tarqiq, tarqiq iaitu nipis, nipis, tarqiq. Ada pula ataupun ada juga yang keduanya dipanggil sebagai tafkhim ataupun tebal, dan yang ketiga tebal ataupun nipis. Ada 3 hukum ra, tarqiq, tafkhim, dan juga kalau tebal atau nipis ni tarqiq atau tafkhim lah, tebal atau nipis dalam bahasa Arabnya lah. Okey, jadi nipis, tebal atau keduanya, mana-mana boleh. Baik, jadi hukum yang pertama yang kita telah belajar, tarqiq, ada 6 keadaan ra tarqiq, iaitu yang pertama ra biasa dan ra bersabdu berbaris di bawah atau kasrah. Contohnya al-musyrikina, maka ra di situ dibaca dengan tarqiq kerana berbaris di bawah. Ra yang kedua, keadaan yang kedua, ra yang sakinah, sebelumnya baris di bawah. Contohnya min ali fir'auna, ra itu sakinah ataupun baris mati, sebelumnya huruf berbaris di bawah, fir'auna, maka dibaca dengan tarqiq. Jadi macam mana cara nak baca tarqiq ini, saya sebutkan pada tuan-tuan semua, ialah kita perlu lebarkan sedikit atau senyum sedikit. Senyum sedikit ketika mana kita membaca ra yang tarqiq. Itu bukanlah menjadi satu kewajipan, tidak ada disebut pun dalam kaedah atau kitab perlu wajib senyum, tetapi itu antara cara untuk kita nak jaga supaya tarqiq itu terhasil dengan baik. Okey? Jadi senyumlah kita insya-Allah. Yang ketiga, ra sakinah ataupun ra yang mati apabila berhenti atau waqaf, sebelumnya huruf ya mat atau ya lin. Contohnya billadzi huwa khair, maka ra di situ tarqiq kerana ya itu sebelumnya ya di sini ya lin. Okey? Dan sebelum ya kerana sebelum ra itu ya lin. Kalau ya mat macam inilah, basir, khabir, nipis. Jangan tebal, jangan khabir, jangan qadir, tapi qadir, itu nipis. Okey, dan yang keempat, ra sakinah apabila berhenti waqaf, sebelumnya huruf sakinah dan sebelumnya huruf berbaris di bawah. Okey, walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Di situ kena baca dengan tarqiq kerana ra yang mati sebelumnya huruf yang mati atau huruf sakinah, sebelumnya baris di bawah hijr. Okey, di situ kita baca dengan tarqiq. Kemudian yang kelima, ra baris di bawah di waqaf secara raum. Raum ni apa? Membariskan huruf dengan sebahagian baris sahaja. Wal asr, wal asr, maknanya ra di situ diwakaf secara raum, maka dibaca dengan nipis. Maknanya buat sedikit saja bunyi baris di bawah. Wal asr, ri bunyi sedikit. Okey, ini raum pun dibaca dengan tarqiq. Dan yang keenam, ra berbaris di bawah yang dibaca dengan imalah ataupun condong. Imalah ni bacaan antara suara fathah dan kasrah pada waqala rkabu fiha bismillahi majriha, itu imalah. Majriha, re R-A-Y, re, macam spek kan, re band, tu re, majriha, imalah. Okey,
Baik, itu ra tarqiq. Dan yang kedua, bahagian yang kedua, ra ulang kaji kita, ra tafkhim. Ada 6 keadaan juga. Ra yang pertama di baris ra yang berbaris atas atau fathah dan baris depan, maka dibaca dengan tebal atau tafkhim. Contoh, uruban, uruban, atraba, uruban. Jadi kalau baris depan, tuan-tuan ingat kena muncung, memuncungkan bibir tanda adanya baris depan. Uruban, uruban, tu mesti dimuncungkan. Atraba, atraba pun ra dibaca dengan tebal. Okey, yang kedua ra yang sakinah atau ra yang mati sebelumnya baris fathah atau dhammah. Contohnya wa ataina Isa bin Maryam, Maryam, ra yang sakinah sebelumnya berbaris di atas, Maryam, tebal. Okey, sama juga contoh yang kedua, wa akharuna murjauna, murjauna, ra dibaca dengan tafkhim. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, ra yang sakinah iaitu ra yang mati ketika berhenti atau waqaf sebelumnya huruf mad, waw atau alif dan sebelumnya baris fathah atau dhammah. Contoh, lama yatafajjaru minhul anhar, tebalkan ra, anhar. Okey. Dan yang kedua contohnya, wa ma tukhfis sudur, ra yang sakinah sebelumnya huruf mad, waw di sini sebelumnya baris depan. Okey. Yang keempat, ra sakinah di tengah kalimah selepas kasrah arid, iaitu hamzah wasal yang dikasrahkan secara bukan asal, bukan asli. Contoh, wala yashfa'una illa liman irtada, ra yang sakinah sebelumnya ada hamzah wasal, ini datang dari kasrah secara bukan asal, liman irtada. Jadi jangan baca liman irtada walaupun kita nampak ra yang mati sebelumnya baris bawah nun ini, tapi sebenarnya kita mengambil kira hamzah wasal ini, ya, kalau kita tidak irtada, hamzah itu berbaris di bawah yang bukan asli, bukan asal, maka dibaca dengan ra, dibaca dengan tebal, liman irtada. Irji'i ila rabbiki, bukan irji'i, ya. Ramai orang tersilap baca dengan irji'i kerana mereka ingat ra tu baris bawah, ra yang mati sebelumnya baris bawah nipis, irji'i. Dalam bab tarqiq tadi yang kita sebut antara 6 tadi. Betul, tetapi bukan dalam keadaan kasrah yang arid, iaitu ada hamzah wasal. Ya, mudahnya kalau ada hamzah wasal, ra di situ mesti dibaca tebal, ya. Irji'i, irji'i. Okey. Dan ra tebal ni sebenarnya kita tak perlu muncung, irji'i tak perlu. Liman irtada tak perlu. Minhul anhar tak perlu. Wa ma tukhfis sudur, itu muncung sebab baris depan kan. Habis tu macam mana, apa yang perlu? Yang perlu ra itu kita hanya sekadar menangkat sahaja ra, ya, limanir tada, minhul anhar, har, angkat lidah, maknanya dia tak perlu muncung, bukan disyaratkan muncung ra itu tebal. Okey, yang kelima, ra sakinah sebelumnya huruf berbaris kasrah ataupun bawah dan selepasnya huruf isti'la. Contoh, inna rabbaka labil mirsad, mirsad, ra itu sakinah sebelumnya baris bawah. Okey, kita nampak macam ra tu nipis, ra yang mati sebelumnya baris bawah, mirsad, tetapi bawa bertenang, sebenarnya selepas tu ada huruf isti'la, sad, jadi kena baca tinggi ataupun tebal, ra, labil mirsad. Ya, contohnya kitaban fi qirta, qirta. Okey. Contohnya kulli firqah, ya, firqah, ra yang sukun sebelumnya baris bawah tetapi selepasnya huruf yang isti'la, ada 7 huruf isti'la, maka dibaca dengan tebal, firqah. Okey, jelas kat situ. Dan yang terakhir, ra yang sakinah ketika waqaf sebelumnya ada huruf sukun bukan huruf mad dan sebelumnya baris fathah atau dhammah. Contoh, wal fajr, wal fajr, itulah, walayalin ashr, jadi di situ dibaca dengan tebal, innal insana lafi khusr, tebal kat situ, walaupun ra tu baris bawah rin tetapi kita baca dengan tebal, khusr, kerana telah diwaqafkan ra sakinah, sebelumnya ada huruf yang mati sukun dan sebelumnya ada baris fathah atau atau depan dhammah.
Baik, itulah dia 6 keadaan bagi kedua-dua tarqiq dan tafkhim. Itu saya tak adalah terang secara detail sebab orang kata nama ulang kaji kan. Maknanya ulang dan kajilah sendiri. Ulang dan kajilah sendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak masuk kepada tajuk kita pada hari ini, ra tebal atau nipis. Jadi ra tebal atau nipis ni saya tengok dia ada 3 je slide yang saya sediakan. Jadi pendek je lah. Jadi tidak ada masalah kalau ada soalan, insya-Allah kita raknikan boleh jawab. Kalau saya boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, saya KIV dulu, kena rujuk balik, atau mungkin asatizah yang ada dalam ni nak jawab, silakan. Kak Syida nak jawab ke, Kak Aziah nak jawab ke, silakan, tak ada masalah. Kita alu-alukan, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, haji, hajah, abang kakak. Tengok yang ketiga, ra tebal atau nipis, ra yang tafkhim atau yang tarqiq. Okey. Dalam bab ra tebal atau nipis ini maknanya kita boleh baca dua-dua keadaan. Boleh baca dua-dua keadaan. Okey, nak pilih nak baca tebal boleh, nak baca nipis pun boleh. Baik. Dalam setengah-setengah kitab ada menyebutkan tiga keadaan ra tebal atau nipis. Ada di dalam setengah kitab disebut 4, ada juga disebut 5. Kenapa pula khilaf tu? Kenapa pula tak sama tu? Jadi sebenarnya mereka sepakat pada yang utama, tetapi yang lebih tu sebenarnya ada 3 sahaja. Ada 3 sahaja. Tetapi yang 4 dan yang 5 itu sebagai tambahan, tambahan pecahan daripada yang induk tadi. Okey. Tak apa, jangan pening, jangan takut. Okey, jangan takut. Belajar jangan takut. Okey, sebenarnya semakin benda itu susah, sebenarnya kita kena jadikan sebagai satu benda yang menjebakkan kita jadi rasa seronok. Lagi susah lagi rasa macam nak tahu. Lagi susah rasa lagi nak bertahan, nak tahu sampai ke akhirnya. Sebab bila kita dah tahu sesuatu ilmu itu semakin rumit, semakin susah, jangan tinggal. Kadang-kadang sikap kita ni bila kita rasa susah tu, kita pun mula menjauhkan diri. Kita pun rasa macam tak apalah, nantilah. Nanti tu memang pakat tidak lah. Jawab dia pakat tidak lah. Jadi sabar dulu, tahan dulu, ulang balik, cuba ulang balik, slow. InsyaAllah kita dapat kefahaman. Bila dapat kefahaman tu, insya-Allah kita amal dan kita dapatlah hasilnya. Okey. Bukan sahaja belajar apa sahaja, bahkan kerja yang kita buat sekalipun, kalau kita ada sesuatu keseronokan, minat yang tinggi kalau kita buat, sebab tentu memang ada halangannya, ada ujiannya, tapi itulah sebenarnya nikmat dia. Ujian itu adalah nikmat, halangan itu adalah ataupun mujahadah itu sebenarnya keseronokan dalam sesuatu perkara. Itu tidak boleh kita sangkal lagi kan. Nak buat sesuatu pun bila susah tu, itulah keseronokan dia bila kita dapat hasil yang terakhir kan. Kesusahan itu menjadi satu nikmat dalam perjuangan ataupun dalam apa yang kita nak buat. Okey, waqaf ra pada kalimah Misr. Ini yang pertama. Okey. Yang pertama ra tebal atau nipis ialah pada kalimah Misra. Okey, Misra ni maksud apa? Mesir kata nama ni Mesir lah, Mesir. Okay. Wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminina. Ini surah apa Saya tengok dah. Wa qala dkhulu Misra. Ini dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 99 Wa qala dkhulu Misra. Ini tentang kisah Nabi Yusuf lah. Wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminina muhallikina ila akhir ayat lah. Misra di situ keterangan. Keterangan ra dibaca tafkhim kerana mengambil kira sebelumnya huruf isti'la. Okey, ra dibaca dengan tafkhim. Apa tafkhim? Tebal lah. Kena orang kata dalam stage ini, keadaan sekarang ni kita kena faham dah. Kalau sebut tafkhim tebal, sebut tarqiq nipis. Saya tak perlu ulang balik dah apa dah istilah tafkhim, tarqiq. Ra dibaca tafkhim kerana mengambil kira sebelumnya huruf isti'la. Okey, ambil kira sebelumnya huruf isti'la. Apa huruf isti'la di situ?
iaitu sad. Okey, sad. Berapa huruf isti'la? 7. Kha, sa, kha, sad, ba, ghin, ya, qaf dan juga kha, sa, khussa, dagtin, ba, ghin, ta. Tinggal ta, okey. Qaf dan za, 7 huruf. Okey. Jadi sa termasuk dalam huruf isti'la. Maka dibaca tafkhim kerana ambil kira, mengambil i'tibar sad sebelumnya. Misra. Ini ketika waqaf tuan-tuan ingat itu ketika waqaf ni. Waqaf nombor 1 ni waqaf ra. Wa qala dakhulu Misra. Okey. Jadi kalau kita baca sambung wasal tidak termasuk dalam perbincangan ini. Okey. Sekarang ni perbincangan kalau waqaf. Okey. Yang kedua, ra dibaca dengan tartib kerana tidak diambil kira huruf isti'la sebelumnya. Kalau dia tidak mengambil kira huruf isti'la sebelumnya, maka dia boleh baca dengan nipis misra. Iaitu mim sebelum ra itu mati, sad pun huruf sukun, sebelumnya baris bawah. Kan? Contohnya as-sihr tadi kan. Begitulah misra. Kita boleh baca dengan tertib. Okey. Jadi kedua-duanya boleh dibaca. Jadi tak ada masalah. Dia kalau dua-dua boleh pilih ni, insya-Allah tak ada masalah lah. Kita selamatlah kan. Kalau kita baca tebal pun betul, baca nipis pun betul. Jadi tidak ada isu, senang saja. Okey. Ini bagi kalimah Misra. Tapi kalau wasal wa qala dukhulu Misra, maka baca dengan tebal lah ra kerana ra itu berbaris di atas. Okey. Jelas? Yang kedua, yang kedua. Baik, ra pada kalimah firqin. Pada kalimah firqin. Okey. Ini juga dibaca dengan ra yang tafkhim ataupun ra tarqiq. Dua-duanya bolehlah. Okey. Fanfalaqa fakana kullu firqin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Fanfalaqa fakana kullu firqin. Jadi kita nak baca firqin pun boleh, nak baca firqin pun boleh. Okey. Nak baca firqin sebagai tartiq. Okey, kerana huruf isti'la dan huruf ra, ambil yang terbarulah. Ra dibaca tafkhim kerana ambil kira huruf isti'la selepasnya. Okey. Macam tadi kita sebut tadi, ra yang mati sebelumnya baris bawah, ra yang mati selepasnya huruf isti'la dibaca dengan tafkhim tadi kan, antara 6 keadaan. Betul. Okey, firqin. Okey. Dan yang kedua boleh dibaca tartiq, boleh dibaca nipis kerana huruf isti'la iaitu qaf dan huruf ra kasrah. Okey. Dibaca tartiq kerana huruf isti'la dan huruf ra kasrah. Huruf ra kasrah huruf fa kasrah. Salah ni. Firqin. Salah. Ra bukan ra ni, fa Ra bukan kasrah, ra tu sukun. Macam mana boleh silap ni? Saya yang silapkan. Minta maaf betulkan balik. Fakana kullu firqin. Fakana kullu firqin. Maka dia boleh baca dengan tarqiq pada kalimah firqin. Okey. Jadi selamatlah, tak ada masalah. Dua-dua boleh pilih. Saya sebut tadi kalau dua-dua ni mudah. Okey. Kita orang kata selamatlah, tak lari daripada kesalahan. Tak lari kita lari daripada kesalahan. Maknanya dua-dua boleh. Tebal boleh, nipis boleh. Kalau baca fakana kullu firqin boleh. Fakana kulli firqin pun boleh. Kalau kita kata tak boleh baca dengan firqin, tak boleh baca tartiq sebab ra tu mati selepasnya huruf isti'la, firqin. Tebal. Maka kita sebenarnya belum fahamlah, belum selesailah kita belajar dalam bab ra kalau begitu. Jadi ra di situ dibaca dengan dua wajah, tafkhim dan tartiq. Okey, tamam? Jelas? Okey. Yang ketiga waqaf ra pada kalimah yasr dan juga asri. Yasri dan juga asri. Okey. Yasri dan juga asri. Okey. Contoh wal-laili idza yasr. Yasr. Okey. Dibaca ni dalam surah Al-Fajr lah, wal-laili idza yasr. Boleh dibaca dengan tebal atau nipis.
Tafkhim atau tarqiq. Wal-laili idza yasr. Itu tebal. Wal-laili idza yasr. Itu nipis. Okey. Kemudian contoh yang kedua, fa asri bi ahlik. Fa asri bi ahlik. Kalau waqaf, ini kalau waqaf fa asri. Kita boleh baca fa asri, nipis. Atau boleh baca tebal, fa asra, tebal. Okey. Yang ketiga, an asri bi ibadi. Kalau waqaf, an asra, tebal. An asri, nipis. Okey. Dua-dua boleh baca. Kalimah asri dan kalimah yasri. Ni wal laili idza yasra al fajr. Fa asri bi ahlika bi qit'in surah al-hijr. An asri bi ibadi surah Taha. Okey. Fa asri bi ahlika bi qit'in surah al-hijr ayat 65, an asri bi ibadi surah Taha ayat 37. Jadi keterangan dia dibaca tarqiq, dibaca nipis kerana diambil kira ya zawaid. Ya zawaid tidak ditulis pada mushaf. Apa pula ya zawaid ini? Ya zawaid ini macam mana nak cerita Dia dalam qiraat ini, ilmu qiraat dia ada dua, ya zawaid dan ya idafah. Okey. Ya zawaid ini dia ada pada kalimah tetapi tidak ditulis pada mushaf. Okey. Mudah ya tu ya huruf ya lah. Okey, ya zawaid. Jadi sebenarnya yasri ni ataupun asri ni dia ada ya selepasnya. Selepas ra tu ada ya. Okey, ada ya. Tetapi dia tidak ditulis pada mushaf. Itu ya dipanggil ya zawaid. Okey. Ulama kata ada dalam Tariq Asy-Syatibi ya zawaid ni ada 62. Banyak ada 62. Jadi ini kita ambil daripada para qurra lah, daripada para ulama-ulama qiraat. Okey. Jadi sebenarnya dekat yasri itu ada ya. Pada asri ni ada ya, tetapi tidak ditulis pada mushaf. Ada satu lagi ya idafah. Ya idafah itu ada ditulis dalam mushaf. Contohnya inni, inni iaitu dua perkataan. Inna campur ya. Sesungguhnya aku. Kan? Maka ya idafah dipanggil. Inni maka ditulis dalam Al-Quran hamzah alif nun ya. Inni itu ya idafah. Okey. Dan itu dipanggil bab ya zawaid dan ya idafah. Okey, dalam ilmu qiraat dia ada khilaf kat situ. Maksudnya dia ada perselisihan dari segi cara bacaan ya zawaid dan ya idafah. Ya, contohnya tapi contohnya ya idafah, kalau kita bicarakan ya idafah, contohnya inni a'lamu ma la ta'lamun. Contohnya qiraat Nafi' dia dibaca dengan isbatkan ya, hidupkan ya. Inni ya a'lamu. Inni ya, dia tak baca inni ya idafah. Okey? Begitu. Inni ya a'lamu. Ini bab kalau kita nak cerita bab qiraat lah. Baik, kita kembali pada ya zawaid ni. Ya zawaid ni adalah ya yang tidak ditulis pada mushaf. So tak adalah. Okey, yasri ni sebenarnya ada ya kat sini. Maka sebab itu dia boleh dibaca dengan tarqiq kerana mengambil kira ya zawaid. Yasri bawah ni ya. Kalau kita waqaf lah. Okey. Baik, fa asri dan asri. Yang kedua dibaca tafkhim tebal kerana tak ambil kira ya zawaid tadi, dan sebelum ra itu fathah atau dhamma. Okey. Kalau baca tafkhim tebal kerana apa? Kerana sebelumnya mati dan juga sebelumnya baris atas. Wal-laili idza yasra. Wal-laili idza yasra. Okey. Jadi kedua-dua bacaan ni boleh dibaca. Okey. Cuma ulama sebut dalam perkataan asli dan yasri ini nipis itu lebih aula. Nipis itu lebih baik. Wal-laili idza yasri. Nipis itu lebih baik. Okey. Jadi terpulanglah mana-mana kita nak baca. Kalau kita rasa nak baca tebal. Kalau kita baca nipis. Tapi biasanya bukan kita rasa nak baca, kita tak tahu nak baca apa. So kita baca je lah dua-dua, selamat kita. Sebenarnya bukan kita tahu, ni yasri ni dua bacaan ni. Okey, saya nak baca nipis lah. Yes, dan saya tahu itu lebih baik. Masya Allah, ini orang ada ilmu. Betul pun dia kata, yasri
Aulanya baca nipis, tapi tak apalah kali ni nak baca tebal. Wal-laili idza yasr. Dia baca tebal. Okey, bila ditanya kenapa baca tebal? Dia boleh baca dua. Saya tahu nipis lebih aula. Bagus, masya-Allah. Ini maknanya dia ada sandaran. Bukan tujuan untuk nak jadikan hujah pada orang, bukan nak tunjuk dia hebat, tidak. Tapi dia ada satu sandaran. Okey, itu keadaan yang paling baiklah. Okey. Tapi kebanyakan kita sebagai orang awam kadang-kadang kita hantam sajalah. Wal-laili idza yasr. Tebal. Kenapa tebal? Dah. Wal-laili idza yasr. Kenapa nipis? Entah, saya pun tak tahu. Maka pun tidak ada masalah sebab dua-dua boleh baca. Okey. Fa-asri dan juga an-asri. Okey. Kalau fa-asri bi ahlika biqit'in dan asri bi ibadi ini kita biasanya wasal. Kita sambung sebab dia berada di tengah perkataan. Kalau wal-laili idza yasr ini dalam surah Al-Fajr ni dia berada di hujung ayat. Wal-laili idza yasr. Jadi biasa kita akan waqaf. Wal-laili idza yasr. Nipis. Maknanya ini lebih nyatalah lebih ni ya. Jadi kalimah asri dan yasri, bukan saja kalimah asri dan yasri, ada juga kalimah nuzur. Nuzur, ada juga kalimah yang lain-lain lah. Banyak ya zawaid ini. Okey. Contohnya fa kaifa kana azabi wa nuzur. Ya, wa nuzur dalam surah Al-Qamar. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Wa nuzur itu pun sebenarnya boleh dibaca dengan nipis wa nuzur. Nipis wa nuzur. Dan nipis lebih aula juga dalam kalimah wanzur kerana macam tadilah mengambil kira ya zawaid yang tidak ditulis pada mushaf. Okey, baik. Yang keempat ada lagi. Okey, yang keempat, okey, baik selesai yang nombor 3 tadi. Yang keempat waqaf ra pada kalimah al-qitr. Okey. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Boleh baca tebal, boleh baca nipis. Okey. Keterangan ra dibaca tarqiq kerana huruf isti'la ya, dan juga huruf ra berbaris kasrah. Ainal qitri maka dibaca dengan nipis. Ainal qitr. Okey. Kalau tafkhim kerana ta itu huruf isti'la ainal qitr. Jadi kedua-duanya boleh dibaca. Okey. Juga dalam al-qitr ini juga nipis itu lebih aula. Al-qitr. Cuma hati-hati bila kita nak menipiskan ra, kalau sebelumnya ada huruf isti'la ni, hati-hati supaya ta tu tidak dinipiskan juga. Apa yang berlaku kadang-kadang baca al-qitr, jadi ta tu jadi ta pula. Jangan jadi ta ya, mesti ta juga. Al-qitr. Barulah ra tu dinipiskan. Okey. Yang keempat ni waqaf ra pada kalimah al-qitr. Okey, dan yang habis dah lah, dan yang habis dah. Okey. Baik. Itulah dia. Okey. Ada juga tambahan yang kelima. Yang kelima macam tadilah saya sebut tadi wa nuzur. Wa nuzur perkataan-perkataan seperti al-jawari. Ini juga al-jawari juga adalah daripada ada tambahan ya zawaid al-jawari roya, tapi dibaca dengan al-jawar, tidak ditulis pada mushaf. Okey. Baik, itulah dia ra tebal atau nipis. Kesimpulannya, saya tak ada buat kesimpulan dalam slide ni je lah. Slide ni sebab saya dah buat dah lama, dah 3 minggu lepas, saya pun tak update lah. Okey. Kesimpulan saya buat sendirilah. Tuan-tuan dengar je kesimpulan ni. Okey, kesimpulan ni dengar. Jangan apa ni tidak ditulis dalam PDF ni. Kesimpulannya pada ra yang hukum ra ini kita perlu beri perhatian dalam keadaan yang ra yang orang kata asbab dia yang utama, yang induk dia, okey, yang induk dia, okey, iaitu dia ada 10 keadaan, okey, 10 keadaan lah ra ini, okey. Kalau kita nak buat kesimpulan, okey, ra yang contohnya kita sebut, okey, yang pertama ra baris atas, ra maftuhah, okey, ini saya buat kesimpulan ni, okey. Biasa kita suka kesimpulan je, kita panjang-panjang tak suka. Kita kesimpulan je Ustaz. Ra maftuhah, ra baris atas hukumnya tebal. Okay, yang kedua ra madmumah, ra baris depan hukumnya tebal. Yang ketiga ra baris bawah, ra yang maksurah. Maksurah itu apa? Baris bawah. Juga dibaca dengan ra maksurah dibaca dengan nipis. Okey. Nipis ataupun tipis. Okey, 3. Itu dah 3 dah. Okey. Yang keempat ra yang sakinah, ra yang mati sebelumnya maftuhah, sebelumnya baris atas. Okey, contohnya Maryam, maka tebal. Okey. Yang kelima ra yang sakinah sebelumnya baris depan, madmumah.
Ya, contohnya Quran, Quran, ya, maka dibaca dengan tebal. Okey. Yang keenam, yang ra yang sakinah sebelumnya dari bawah, maksurah. Contohnya Fir'aun, baca nipis. Nampak tak kasu? 6 lah, kan? 6 Ra atas, ra depan, ra bawah. Okey, 3. 4, 5, 6, ra mati sebelumnya atas, yang kelima ra mati sebelumnya depan, yang keenam ra mati sebelumnya bawah. Nampak tak kasu corak dia? Senang kan? Okey. Boleh tak? Ra baris atas, ra bawah, ra atas, ra depan, ra bawah. Ra mati sebelumnya atas, ra mati sebelumnya depan, ra mati sebelumnya bawah. Dah 6 kat situ keadaan. Yang ketujuh, ra yang sebelumnya kasrah bukan asli. Ya, ni saya buat kesimpulan semua ni. Ra yang kasrah sebelumnya bukan asli. Iaitu contoh tadilah, ya. Irji'in. Irji'in, ya. Amir tabu, irji'i ila rabbiki, itu ra yang mati sebelumnya kasrah arid ataupun yang ada hamzah wasal tadi. Okey, itu keadaan yang ketujuh. Ra di situ tafkhim juga. Okey. Yang ke-8, ra yang selepasnya huruf isti'la. Contohnya qirtasin, qirtasin itu juga dibaca dengan ra tebal. Okey, qirtasin. Okey. Yang ke-9, ra yang dibaca dua wajah. Yang ni yang kita belajar ni. Ra yang dibaca dengan dua wajah. Dua wajah ni dua keadaan lah. Ra tebal atau nipis. Contohnya firqin tadi. Okey. Firqin atau firqin. Ataupun misra. Boleh baca dengan misr ketika waqaf. Misr. Boleh baca dengan dua keadaan. Dan keadaan yang ke-10, ra yang bertasydid. Ra yang tasydid ni yang awal disebut dulu, ra tasydid juga dibaca dengan tebal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey. Dan ra ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca ra, saya sebut dah sebelum ni, kalau dia ra dalam keadaan berbaris di atas, maafkan saya. Ra yang dibaca dengan tebal, dia punya sifat takrir, ya, sifat takrir ataupun getaran ni. Okey, dia sedikit atau kurang berbanding ra dalam keadaan nipis. Okey, ra dalam keadaan nipis lebih banyak sifat takrir, getar. Okey, kalau baris atas sedikit saja. Okey, baris atas lagi. Baris tebal, kalau ra tu tebal. Sampai saya pun dah bertukar. Okey, ra tebal kurang sifat takrir, ra nipis lebih jelas pada sifat takrir. Okey, ra ni ada sifat tunggal iaitu sifat takrir. Okey, sifat apa? Takrir, bergetar. Tak mungkin kita sebut ra tanpa kita menggetarkan lidah. Tak boleh. Tak boleh wa. Wal afu, tak boleh, mesti wal asr, mesti ada getar. Tak ada getar maknanya ada sesuatu yang tak kena pada ra kita. Okey, melainkan dia tak ada lidah lah. Tak ada lidah, tak boleh buat apalah kan. Mungkin orang kena potong lidah, wal asr, tak boleh baca kan. Nak buat macam mana? Itu keadaan yang dimaafkan pada syarak. Sebutan mengikut kadar dia lah. Fattaqullaha mastata'tum. Dibaca fir'aun, tak bergetar. Fir mesti ada getar kerana lidahnya mungkin tidak ada. Wallahu a'lam. Ini keadaan-keadaan yang kita sebutlah. Okey. Baik. Tamam? Jelas? Okey. Baik, itulah sahaja tajuk kita dan telah saya buat kesimpulan 10 keadaan tadi. Saya tak sempat tulis 10 kesimpulan tadi tu. Kerana slide ni macam saya sebut, slide ni telah disediakan 3 minggu lepas. Saya pun saya tengok dah malam tadi tapi saya tak sempat nak update, tak sempat lah. Jadi 10 keadaan tu saya ulang balik. Mudah saja. Yang pertama ra yang baris atas, yang kedua ra baris depan, yang ketiga ra baris bawah. Okey. Itu corak dia. Ra atas, ra bawah, ra depan, ra bawah. Yang kedua ra yang mati sebelumnya atas, ra yang mati kemudian yang kelima ra yang mati sebelumnya depan, yang keenam ra yang mati sebelumnya baris bawah. Okey.
sudah 6. Yang ketujuh ra yang sebelumnya hamzah wasal, kasrah yang bukan asli. Ya, amil tabu. Ya, contohnya irji'i. Yang ke-8 ra yang selepasnya huruf isti'la, qirtasin. Okey. Yang ke-9 ra yang ada dua wajah, tebal atau nipis, dan yang ke-10 ra dalam keadaan berbaris sabdu ataupun ada syaddah, dia dibaca dengan tebal dan perlu dikurangkan sedikit, kita panggil dia punya getaran. Kalau baris bawah lebih banyak getaran. Itulah kesimpulan bagi hukum ra. Hukum ra. Jadi 10 keadaan tadi dia adalah tebal, nipis, tebal atau nipis. Wallahu taala alam. Ada soalan? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan link rakaman. Okey, terima kasih. Ustaz, Ya, saya. tadi Ustaz kata ya zawaid, lagi satu ya idhafah tu eja macam mana Ustaz? Ya, idhafah ejaannya. Okey, ejaannya kalau dalam bahasa Arab, hamzah, alif, ba, alif, fata. Itu dipanggil idhafah. Okey. Ni saya tulis kat sini. Tengok kat sini saya tulis. Idhafah ni ya zawaid kan, ni ya zawaid. Ya, zawaid ya. Ini ya zawaid dan ya idhafah ni dia perbicaraan lebih panjang dalam bab qiraat. Jadi saya tidak bercadang untuk ceritalah bab ya zawaid ya idhafah ni panjang sebab dia rumit sedikit. Bukan rumit, dia berkenaan dengan qiraat lah. Yelah agak rumit. Ni ya zawaid yang pertama. Yang kedua dipanggil ya idhafah. Ya idhafah ya maaflah tulisan saya tak cantik. Sebab pakai mouse ni memang ya idhafah. Okey, hamzah, alif, dad. Kalau Haji Hajar nak belajar bab ya idhafah ya zawaid ni kena cari kena belajar dalam bab qiraat lah. Cari guru qiraat yang lebih mahir daripada saya. Ya idhafah, ya idhafah. Okey. Orang belajar qiraat dia akan tahulah ya zawaid ya idhafah. Saya pun tidak mengambil takhasus qiraat. Saya belajar qiraat dalam dulu tetapi tidak mengkhususkan bab qiraat dalam pengajian dalam degree tu jadi siapa yang nak tahu dalam bab ya zawaid ya idhafah dengan lebih detail carilah guru-guru qiraat yang lebih mahir. Saya dulu buat dalam bab tafsir dan ulumul Quran. Okey. Baik, boleh ya Hajah yang bertanya tadi. Okey, boleh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Arif, sama-sama Kak siapa ni Dolly dan okey baik. Jelas Ustaz Anis, baik, sama-sama. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Kalau tidak ada soalan, kalau nak rujuk balik rakaman yang kita sebutkan dalam bab ra ini ataupun dalam bab-bab yang sebelum ini, boleh rujuk dalam Telegram ataupun apa lagi? Kilogram yang ada insya-Allah. Ini menjadi satu kita panggil menjadi satu kemudahan bagi kita tuan alhamdulillah Allah mudahkan kita sekarang ini untuk belajar di mana-mana sekalipun. Rujuk balik dan bila kita nak belajar ni sepatutnya apa yang penting ialah kita kena beri tumpuan sepenuhnya. Itu penting. Okey. Kalau kita belajar, kita dengar sambil apa, masak ke, sambil kita menjahit ke, sambil kita makan tengah hari ke, dia bukan tak masuk tapi masuk boleh jadi keluar balik. Kan? Lepas tu kita ulang balik. Jadi dari segi masa tu agak panjang. Jadi kalau kita nak betul-betul kita kata okey, saya letak masa 1 jam bagi contoh, betul-betul fokus, atau setengah jam ataupun mungkin nak sekejap 15 minit je, dengar sedikit. Lepas tu tinggal. Cukup lah. Okay. Dia biar ada kualiti dari segi masa tu. Belajar walaupun sekejap, 5 minit, 10 minit, tak apa dah. Yang penting faham dah, faham betul-betul. Sebab kadang-kadang kalau kita hanya orang kata dengar sambil-sambil ni, dia tak boleh beri tumpuan dan menyebabkan kefahaman kurang. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, muslimin muslimat rahmatullah. Okey. Saya ada saya. Tanya satu soalan. Yang Silakan. Allahu Akbar tu kan, Allahu Akbar, kita nak baca dia tebal ke macam ni dia punya sebutan ataupun dia punya hukum kat situ? Allahu Akbar.
Macam tu. Allahu Akbar, Ra Akbar itu, Ra itu dibaca dengan okey. Kalau Allahu Akbar ini dia orang kata apa? Dia sebenarnya kalau kita kata hukum Ra ni terpakai ni sebenarnya khusus dia pada hukum pada ayat Al-Quran lah. Okey, kalau Allahu Akbar itu ayat Al-Quran, maka kita boleh baca dengan hukum Ra ini. Tapi kalau hanya ucapan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, okey, dia kalau diikutkan hakikatnya tidak terpakai pun, kita panggil dari segi hukum tajwid kan. Kan tajwid ni dari bacaan Al-Quran. Okey, tetapi kita boleh guna pakai sebutan kerana itu yang paling baik, paling afdal. Allahu Akbar, Ra tu dibaca dengan tafkhim lah, tebal lah. Ra itu dibaca dengan tebal kerana Ra itu sukun. Sebelumnya adalah baris di atas. Allahu Akbar. Penting juga dalam bab ni supaya kita tahu kan, dalam bab Ra ni supaya kita bila bacaan tu takbir kita ke dalam solat Allahu Akbar, lagi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Contohnya Bilal azan ke kan, Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nipis contohnya. Okey. Jadi sebenarnya tidaklah menyebabkan salah dari segi Ra tu, dia bukan ayat Al-Quran, dia lafaz azan. Tetapi kita kata untuk mendapatkan dari segi kefasihan, maknanya kefasihan bacaan tu, Ra itu lebih layak untuk dibaca tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebal. Baru sedap sikit tu Bilal. Kan? Sebutan pun baik, azan pun lagi baik, masya-Allah kan. Jadi begitulah juga, tak kiralah azan ke takbir raya ke. Jadi kalau kita sebut lafaz Arab ini, kalau kita boleh guna pakai dari segi hukum lafaz bahasa Arab ataupun hukum-hukum Ra seperti yang kita sebutkan, maka itu lebih afdal. Okey. Sama juga doa, sebenarnya doa juga. Kalau kita ambil doa daripada ayat Al-Quran, adakah kita nak guna hukum tajwid ataupun tidak? Kan? Kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tu ayat Al-Quran tu, kan? Adakah kita nak guna Rabbana atina 4 harakat pada Rabbana? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil hukum tanwin kat situ bertemu waw idgham ma'runah. Hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nun sabdu kat situ gunnah. Adzaban nar, Ra tafkhim kat situ kerana Ra sukun sebelumnya huruf alif ataupun huruf mad dan sebelumnya baris atas yang kita sebut tadi. Maka kalau kita nak baca macam tu, saya rasa saya pun tak baca. Kan? Kita baca doa macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanatan wa qina adzabannar. Habis langgar hukum tajwid. Okey, maka di situ walaupun itu ayat Al-Quran, tapi dia adalah doa ayat Al-Quran, tapi bila dibaca selain daripada dianggap sebagai tilawatul Quran, maka dibolehkan membaca tanpa tajwid. Okey? Lepas tu kita dengar imam-imam kita baca, dia tak baca hukum tajwid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil. Tetapi afdal, baiknya kalau kita boleh baca secara hukum tajwid kerana ia adalah potongan daripada potongan ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Okey, baik. 9:55 dah. Okey, jazakallah khairan Ustaz. Okey, cukuplah Ada soalan lagi? Jelas Ustaz mau undur diri. Silakan nak undur diri, silakan. Baik. Jazakallah Ustaz. Sama-sama wa iyyakum jami'an. Okey, jadi saya rasa sekadar itu sahaja bab Ra tafkhim dan Ra tartib. Insya-Allah kita mudah-mudahan dapat manfaat daripada pertemuan ini. Jadi kita akhirkan pertemuan kita dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dari awal kan yang akhir. Boleh saya harap dapatlah memahami sedikit sebanyak yang kita sebutkan pada hari ini. Okey, okey. Baik, kita baca daripada 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Barakallahu fikum jami'an. Itulah 10 ayat daripada 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi sebagai penutup kita pada pagi ini. Jazakumullahu khairal jazak wa barakallahu fikum jami'an. Ya, doa daripada Al-Quran dibolehkan baca tanpa tajwid, betul, lebih afdal baca yang tadi, betul. Syukran Ustaz wa iyyakum. Okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua sama-sama. Insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat daripada pertemuan kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallahu Syekhuna. Terima kasih Ustaz Ramlan, masya-Allah. Okey. Alhamdulillah, jadi saya rasa sekadar itu saja. Kita akhirkan dengan doa ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ada orang ni raise hand ni, siapa raise hand? Siapa raise hand? Nak tanya soalan ke? Terima kasih. Okey, ada. Baik, itulah daripada saya, sekian saja Kak Azhar, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas penyampaian kuliah tajuk Ra tadi. Minggu depan tajuk apa? Awalnya tanya. Biasa tanya 2-3 hari sebelum. Saya pun tak sempat nak tengok lagi minggu depan jadi insya-Allah tengoklah apa yang kalau anda kata bab-bab yang terlalu susah, mungkin saya tak tahulah, mungkin kita buat ulangan sikit yang sebelum ni ke, tengoklah pada keadaan kan. Sebab kita ambil yang saya lebih suka untuk kita fahamkan yang asas dahulu sebelum kita bicarakan lebih dalam bab dalam bab tajwid ni atau qiraat ni
Kerana ramai daripada kita kadang-kadang yang asas tu pun dia masih lagi longgar, jadi kita nak bagi ketatkan balik yang longgar tu, dan supaya bacaan tu lebih baik, insyaAllah. Okay? Nanti saya beritahu baliklah Kak Aziah tajuk apa Ustaz, tapi kita pun ramai jemaah baru tau Ustaz sekarang ni. Itulah, apatah lagi mungkin ada jemaah baru, jadi mungkin ketinggalan pada yang tajuk-tajuk sunyi. Jadi kita boleh je ulang balik daripada, kalau nak ulang lah. Kalau tak nak ulang tak apa, tengok ulangan je lah, tak ada masalah. Kerana tajwid ni dia mesti selalu bermain dengan dia. Kalau tak bermain dia nanti dia lari daripada kita. Bukan saja kena main, kena cuba baca dengan baik lah. Okay? Baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Arif di atas penyampaian kuliahnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Jadi kita ada apa-apa boleh rujuk kepada Kak Syida atau saya lah, insyaAllah ya. Dan tutuplah kuliah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas keadaan pagi ini. So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, Jumaat hadapan dengan tajuk yang baru. InsyaAllah akan dimaklumkan oleh Urus-Setia lah apa tajuknya kan insyaAllah. So dengan itu saya endkan sesi pagi ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.